Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Jumpa lagi dengan Kak Suzy pada malam ini. Hoi, pagi. Okey, hampir pagi dah. Okey, Alhamdulillah tuan-puan bertemu lagi dengan Kak Suzy dalam sesi perkongsian Kak Suzy untuk live hari ini. Okey, hari ini Kak Suzy nak terangkan kepada tuan-puan semua, okey, rawat penyakit barah keuangan. Gitu. Keuangan pun ada penyakit barah. Okey, ya betul. Okey, jadi bagaimana untuk kita rawat ni? Okey, jadi kita rawat dia adalah melalui emas. Jadi kalau tengok muka Kak Suzy ni cerita pasal emas je. Apa kaitan emas, bagaimana kita nak gunakan emas supaya tuan-puan dapat menggunakan sesuatu. Satu benda ni, maksudnya emas ni lah, tuan-puan boleh pakai dia untuk merangkumi banyak perkara. Kalau tuan-puan ingat, ianya bukan semata-mata untuk tuan-puan membuat simpanan sahaja ataupun bila tuan-puan pakai gelang ke apa lip-lap dekat badan je, bukan semata-mata itu. Sebenarnya kalau kita faham ilmu emas ni betul, ianya boleh merawat barah keuangan kita. Bagaimana diistilahkan dengan barah keuangan ni? Boleh tuan-puan nyatakan sikit tak? Bagaimana diistilahkan barah keuangan ni? Kalau kita dengar, kalau orang dapat penyakit barah, ianya macam merosakkan. Betul tak? Merosakkan sistem badan kita, merosakkan ada certain organ badan ataupun anggota badan kita. Betul tak? Kalau barah itu di dalam pada diri kita, penyakit barah tu. Tapi kalau penyakit barah keuangan, apakah kaitannya? Penyakit barah keuangan semestinya ianya terkait dengan semestinya ianya terkait dengan keuangan kita, duit kita. Jadi duit, duit kalau orang kata alah tak ada duit pun boleh hidup. Tuan-puan, ya betul, ada orang tak ada duit boleh hidup, tapi ingat kita perlukan duit untuk hidup. Sekarang kita sangat perlukan duit untuk hidup. Secara tak langsung, duit kita ni bukan hanya kita perlu guna untuk hari ini sahaja. Kalau kita dapat duit hari ni, bukan bermakna kita kena habiskan duit kita hari ni. Tidak. Kalau kita ada duit hari ni, bermakna kita kena pandai menguruskannya supaya kita dapat menggunakannya di masa akan datang. Itu yang penting. Tuan-puan, sebab tu kalau berkaitan dengan keuangan ni, tuan-puan kena bijak dalam memahami cara menguruskan keuangan tuan-puan. Jangan sampai nanti ada ketika tuan-puan ada perihal emergency, tuan-puan tak ada duit. Ataupun ketika itulah tuan-puan kena meminjam lah. Pinjam sana sini. Ingat kalau kita nak meminjam, muka kita ni tebal tuan-puan. Tebal sangat, saya tak tahu berapa inci jadi tebal. Merayu domba jumpa saudara ke, call kawan-kawan ke apa ke. Betul tak? Terima kasih comelnya. Jadi kita tak nak diri kita berada pada tahap itu. Jadi bagaimana untuk kita elakkan, bagaimana untuk kita mengawal diri kita, menjaga diri kita supaya ketika kita kecemasan nanti, kita tak adalah sampai pergi meminjam dengan orang. Pergi meminjam dengan bank, tak adalah rasa malu sangat kan? Betul tak? Tapi kalau pergi meminjam dengan orang, kita rasa malu sangat. Betul tak? Jadi Kak Suzy harap tuan-puan elakkanlah untuk meminjam dengan orang. Kerana kita ingat kalau kita meminjam, kita pasti berjanji bila nak bayarnya. Pinjaman kita dengan orang, dia tak sama dengan pinjaman dengan bank. Pinjaman dengan bank akan letak interest lah apa semua. Kalau kita pinjam dengan orang perseorangan ke apa, jarang dia letak lah interest ke apa kan, betul tak? Kadang-kadang sesama kawan-kawan atau ahli keluarga, pinjam 1,000, bayar 1,000 je, tak ada kita nak letak bunga. Tapi itulah sebab kadang-kadang bila masa nak meminjam tu, kita cakap lah, okey, bulan depan kita bayar. Betul tak? Ataupun orang lain minjam kita, betul tak? Okey, bulan depan dapat gaji aku bayar. Ataupun 2 bulan lagi dapat. Ataupun macam ni, bisnes Ramadan. After Ramadan, aku bayar. Tapi lala habis Ramadan pun tak ada bayar lagi, tuan-puan. Kita ni yang bagi pinjam, aduh sakitnya di jadi sakitnya, sakit hati apa semua kan. Betul tak? Jadi sebab itu barah keuangan ni ianya sangat-sangat kritikal yang mana kita boleh elakkan diri kita terjebak dengan barah keuangan.
Kalau barah penyakit, biasa kita kena buat kemoterapi. Betul tak? Okey, buat kemo. Okey, tapi kalau barah keuangan nak buat kemo macam mana? Kalau barah keuangan, kita kena bedah siasat keuangan kita macam mana. Jadi sebab itu selalu Kak Suzy beritahu, tuan-puan, kalau tuan-puan ada masalah dari segi simpanan wang selama ini tuan-puan dah bekerja, okey, tengok balik selama ni tuan-puan dah bekerja 5 tahun, tuan-puan dah bekerja 10 tahun. Tapi kalau kerja 5 tahun, 5,000 pun tak ada. Kalau kerja 10 tahun, 10,000 pun tak ada. Kenapa Kak Suzy buat 5 tahun kerja kena ada 5,000, 10 tahun kerja kena ada 10,000? Ya, Kak Suzy suka untuk beritahu kalau kepada pendengar Kak Suzy ataupun kalau Kak Suzy buat sesi seminar, ianya hanya satu contoh yang mudah Kenapa? Kalau kata kita kerja 5 tahun, okey 5,000, nampak kecil kan? Tapi kalau kita tanya orang, kebanyakannya tak ada. Kak Suzy akan encourage diorang, tanya diorang, kalau saya nak duit dalam masa 1 jam, boleh tak you sediakan 5,000? Ini tanpa meminjam dengan siapa-siapa. Apa yang ada dari you all, aset ke, duit tunai ke apa? Kebanyakan orang, dia boleh kata tak ada. Itu kerja 5 tahun. Kalau kerja 10 tahun, okey, saya nak 10,000 dalam masa 1 jam. Boleh sediakan atau tidak? Tunai, nanti ada, hantar depan saya 10,000. Boleh atau tidak? Ni kita kira siang hari lah. Okay. Salah kalau tuan-puan nak ada emas, tuan-puan boleh pergi gadai ke, jual ke apa, whatever. Okay. Ini macam ibarat macam imagine satu cabaran. Okay. Ataupun tuan-puan dah bekerja 20 tahun. Okay. 20 tahun dah kerja ni. Selama katakanlah dah start umur 24 tahun. Sekarang dah umur 44. Okay. Dah 20 tahun kerja. Ada tak wang 20,000 dalam masa 1 jam saya nak? Kebanyakan orang tuan-puan tak boleh nak sediakan ni. Kenapa? Kalau ikut logik dia, 10,000, kita ambil senang 10,000. 10,000, 10 tahun kerja. Setahun, tuan-puan hanya simpan 1,000 saja. Setahun 1,000. Bukan sebulan 1,000 tau, setahun 1,000. So, setahun 1,000, okay, setahun 1,000, sebulan berapa? RM83.33 sahaja. Kecil ke besar RM83.33? Kecil kan? Kan? Kenapa 10 tahun kerja tak boleh nak ada wang 10,000? Kenapa? Sebab kita ada masalah simpanan. Barah keuangan kita. Simpanan kita. Okay, kita tak boleh nak menyimpan. Kita simpan, kita belanja. Kita simpan, kita belanja. Sebab itu, walaupun kita tengok, RM83.33. Satu jumlah yang kecil sebenarnya, every month. Okay, satu jumlah yang kecil. Tetapi kenapa kita tak boleh nak siapkan dia, nak sediakan dia, nak istiqomah simpan dia 10 tahun ada 10,000. Tuan-puan bolehlah bagi alasan, Kak Suzy, saya ada komitmen. Saya ada rumah kena bayar. Kena bayar sewa. Kena bayar loan rumah. Kena bayar kereta saya. Betul tak? Belanja harian saya. Okay? Pergi balik kerja, kena bayar minyak. Okay? Beli barang dapur lagi. Beli barang rumah lagi. Kak Suzy tak minta banyak. Hanya RM83.33 sahaja untuk 1 bulan. Itu saja. RM83.33 you all jangan usik. Every month simpan, jangan usik sampai 10 tahun. So, maka you all akan ada 10,000. Itu tak kira lagi kalau kita simpan dekat bank, dia punya dividen yang kita dapat. Macam baru ni dividen tabung haji diumumkan 3.51%. Betul tak? Itu tak kira lagi. Kalau ada tu lagi banyak. Tapi ini kira macam basic dululah. Kita tak nak kira yang kalau dah dividen ni. Okay, kita tak nak kira yang tu. Yang ni Kak Suzy buat kiraan congak yang paling senang. Okay? 10,000 10 tahun. 1 tahun 1,000 sahaja. Jadi sebulan RM83.33. Kalau tuan-puan rasa tuan-puan
Rasa macam, ya tak ya kan RM83. Allah, beli baju raya pula RM99. Nampak? Kenapa kita tak boleh istiqamah menabung tu? Kerana kalau kita menabung wang kertas, kita simpan dekat bank, okay? Bila kita pergi tekan dekat bank tu, kita nampak nombor. Wow, 8783. Banyaknya 8,000. Jadi bila kita nampak duit kita banyak, bila kita nampak nombor dalam akaun kita tu, kita akan rasa nak belanja. Naluri kita automatically nak-nak lah kalau kita tekan tu dekat pasar raya. Pergi Mid Valley ke? Okay, kalau KL. Pergi KLCC ke? Pergi Alamanda ke? Pergi IOI Putrajaya ke? Wah, lagilah tekan tu kan. Wah, situ kedai handphone. Situ kedai perabot. Situ kedai baju. Nampak dalam akaun bank RM8,783. Gila tak menghoyan kan? Betul tak? Hui, rambang mata. 8,000 ada dalam akaun. Sebab itu, tuan-puan tak boleh nak menyimpan. Sebab bila tuan-puan duit dah banyak, tuan-puan nampak nombor, lepas tu tuan-puan nampak baju. Nampak kasut. Cantik kasut ni. Sale ni. Jarang dia sale ni. 50%. Okey, kena beli ni. Tarik. Tekan, keluar duit. Belanja. 8,700 dah tinggal 7,700. Keluar 1,000. Nampak? So, itu antara sebab kenapa kalau tanya Kak Suzy tak sarankan tuan-puan simpan duit dalam akaun bank, yang mana akaun bank yang tuan-puan senang tekan boleh nampak nombor tu. Kalau tuan-puan betul nak buat simpanan yang nampak nombor tu, pastikan itu adalah akaun, memang akaun untuk tuan-puan belanja. Kalau untuk akaun tuan-puan untuk simpan, kena letak tempat lain. Jangan letak sekali yang boleh tekan nampak. Jangan. Kalau tuan-puan terus buat macam tu, sampai bila-bila tuan-puan takkan boleh menabung. Pada satu tahap nanti tuan-puan nak realisasikan impian tuan-puan, tuan-puan akan selamanya hidup dalam berhutang dalam hidup tuan-puan. Dan selamanya tuan-puan akan rasa tuan-puan tak cukup duit. Nak beli benda tu tak ada duit, nak beli benda ni tak ada duit, nak berjalan kat situ tak ada duit, nak berjalan kat sini tak ada duit. Silat hari bulan nak pergi berjalan pun berhutang dulu dengan orang. Okey? Lepas tu nanti dah balik berjalan, okeylah, bayarlah balik. Tuan-puan nak ke macam tu? Sekali okeylah orang boleh bagi hutang. Tiap kali nak pergi berjalan, takkanlah nak bagi hutang selalu. Okey? Itu baru jalan lokal, tak jalan overseas lagi. Nampak? Okay, jadi tuan-puan, bagaimana tuan-puan nak mengatasi masalah barah keuangan ni? Okay, suka untuk Kak Suzy terangkan kepada tuan-puan, kalau menurut cara Kak Suzy, selama ni yang Kak Suzy buat dengan keluarga, dengan suami, okay, kita simpan emas. Okay, nampak tuan-puan? Ni emas 50 gram. Okay, 50 gram besar. Sekejap, 50 gram harga berapa hari ni? Hari ni dah 3 hari bulan 4. 3 April. Kejap je kan? 3 April dah. Okay. So, 3 April, harga 50 gram, RM18,491. Tuan-puan tengok ni. Besar macam ni je, 18,000. Okey, ni kenapa tulisan-tulisan Cina ni? Aduh, jangan risau tuan-puan. Tulisan je Cina. Okey, ini nama dia Taifuk. Maksudnya bahagia. Okey, kegembiraan. Okey, jap Kak Suzy buka. Okey, ini adalah emas 50 gram. Tuan-puan tengok, kita pegang macam ni saja, berat dia 50 gram. Besar ni je, 18,000 tuan-puan. Kecil kan? Cantik tak? Kak Suzy ada emas edisi Taifuk ni 50 gram. Okay. Nampak? Cantik tak? Belakang ni dia ada gambar naga. Tengok. Sekejap. Bagi sinaran. Nampak? Bagi sesiapa suka macam nak tambah koleksi. Okey, ini adalah 50 gram.
Emas apa ni? Okey, ini adalah emas keluaran Public Gold. Kalau tengok muka Kak Suzy adalah antara authorized dealer Public Gold. Kak Suzy dah lama dengan Public Gold, iaitu sejak tahun 2009 lagi. Pejam celik. Dah masuk tahun ke-15 dah tahun ni Kak Suzy bersama Public Gold. Okey? Jadi tuan-puan bayangkanlah, dari dulu Kak Suzy simpan emas, agak-agak berapa kilo Kak Suzy ada. Okey, tak payah tanyalah. Okey, yang nyata Kak Suzy sentiasa istiqamah, konsisten menabung dari dulu. Okey, sebab itu kalau tuan-puan lihat kehidupan Kak Suzy, alhamdulillah, kita menabung. Jadi apa sahaja yang kita nak, lepas tu kita nak pergi melancong ke, kita nak beli barang ke, kita nak beli apa-apa, alhamdulillah, kewangan tu ada. Okay, jadi kewangan tu ada. Itu yang penting. Sebab cara kita nak mengawal, nak memastikan diri kita tidak terjebak dengan barah keuangan ni. Jadi, kalau tanya Kak Suzy mengamalkan simpan emas. Asal ada duit, simpan emas. Asal ada duit, simpan emas. Asal dapat duit, simpan emas. Asal dapat gaji, simpan emas. Asal dapat claim, simpan emas sikit. Asal dapat bonus, simpan emas sikit. Itu yang Kak Suzy buat dari dulu. Okey? Tak banyak. Kak Suzy tak adalah belanja semua dari gaji kita nak beli emas semua. Tak. Kan Kak Suzy ajar antara 10% ke 20% sahaja. Tengoklah, kalau tuan-puan dapat yang gaji bulanan, memang kita dah ada komitmen benda-benda nak bayar kan. Macam Kak Suzy kan, kita kan hidup suami isteri, dengan suami kan. Kak Suzy dengan suami bermula dari bawah, bermula dari kita orang susah, gaji kecil juga dulu. Komitmen, kita orang gabung gaji. Maksudnya suami bayar sikit, saya bayar sikit. Kak Suzy bayar sikit. Jadi kita orang share. Share. Jadi masing-masing ada komitmen sikit-sikit yang kena bayar. Dan alhamdulillah kita kumpul harta tu sikit-sikit. Jadi dari situ sebenarnya kita kena belajar untuk kita keluar diri kita dari barah keuangan kita. Barah keuangan yang tak mustahil semua orang boleh hadapi. Bagaimana untuk kita manage? Sebab itu kalau tuan-puan dah berkahwin, pastikan communication, perbincangan dengan suami tu penting. Sebab kita saling bantu-membantu. Jangan kita anggap satu pihak sahaja semua dia yang buat. Tidak. Okey? Sebab itu nak-nak kalau macam Kak Suzy duduk area Klang Valley, okey? Duduk kat Selangor ni kan. Jadi kos sara hidup kat sini tinggi. Anak lagi sekolah, kan? Kadang-kadang kita orang pun nak pergi berjalan-jalan, nak pergi melancong. Jadi nak pergi melancong kena pakai duit. Betul tak? Ada masa dulu alhamdulillah dah pergi umrah, pergi haji, melancong, ada melancong sendiri juga, ada melancong free. Okey, free tu okey lah, alhamdulillah dah dapat kan. Tapi yang melancong pergi sendiri, kita kena pakai duit kita. So tuan-puan, kita kena menabung dari awal. Jadi, macam mana yang Kak Suzy buat? Kak Suzy buat simpan emas. Kalau tuan-puan tak boleh nak simpan yang besar ni, tak apa. Tuan-puan simpan yang kecil-kecil. Okey, simpan yang kecil-kecil bermula dari, sekejap, yang ni ada contoh mana ni? Ni ada 10 gram. Okey, 10 gram. Wah, yang ni ada satu tagging 10 gram harga hari ni sebenarnya RM3,724. Okey, RM3,724. Yang ini Kak Suzy ada special lagi Kak Suzy tulis lagi tagging sini. Okey? Tagging Kak Suzy sini. Beli 12/8/2020. Raya limited packaging. Sebab masa tu ada edisi istimewa limited packaging raya. Harga RM2,828. 10 gram. Nampak Kak Suzy beli 2020 dulu. Okay, 10 gram. 2020 bulan 8. Tak silap Kak Suzy beli ni guna duit gaji Kak Suzy. Masa tu dah hujung Kak Suzy nak kerja. Nak habis kerja. Sebab 2020 adalah masa Kak Suzy resign dari syarikat lama Kak Suzy. Jadi bulan 10 tu adalah bulan terakhir dapat gaji. Jadi ini adalah antara emas yang Kak Suzy simpan dari gaji Kak Suzy dahulu. Nampak tuan-puan. Gaji tahun 2020 masih ada lagi sehingga hari ni. Kak Suzy beli 2,828. Nampak? Okey, tuan-puan. Noria, Cik Puan Noria, takut menyimpan. Jangan takut. Kenapa takut nak menyimpan? Apa alasan takut tu? Takut emas ni hilang?
Adakah itu yang Puan maksudkan? Kalau takut emas ni hilang, kalau di public gold, kita ada satu cara lagi iaitu melalui akaun emas gap, iaitu Gold Accumulate Program. Di akaun emas gap, tuan-puan boleh menabung, beli emas, gram emas dekat akaun emas gap tu, semuanya disimpan oleh public gold. Okey? Dan public gold tidak kenakan apa-apa charge tambahan sebanyak mana yang duit kita, emas yang kita simpan dalam akaun gap tu. Kalau kita simpan duit dekat bank, bank pun charge kita kan 1 tahun lebih kurang RM12 kan. Dia orang cakap sebab kad punya ATM tu kan, ada charge juga kan. Nanti di public gold tak ada cost charge simpanan emas. Tak ada di akaun gap. Jadi tuan-puan simpanlah banyak mana. 1 kilo ke, 2 kilo ke. Jadi jangan takut, kat sana selamat. Takut bayar zakat. Janganlah. Zakat ni sebenarnya bukan emas sahaja untuk kita bayar zakat. Kita simpan duit dekat bank tu kena bayar zakat juga. Sama juga 2.5%. Jadi, emas ni kita hanya tukarkan cara simpanan kita instead of duit kertas jadi emas. Dua-dua simpanan kena bayar zakat. Kalau kita simpanan macam tabung haji, dia umumkan hari ni zakat yang diorang bayar adalah zakat perniagaan kerana dia melaburkan wang tersebut. Jadi dia dah tolak semua penyimpan-penyimpan tabung haji, dikategorikan sebagai zakat perniagaan, bukan zakat simpanan. Okey, itu tabung haji, dia dah clear. Okey, katakanlah kita ada duit RM50,000 dalam akaun ASB ataupun dalam akaun Maybank, dalam akaun RHB. Cukup setahun, nisab cukup, haul cukup. Okey, kena bayar zakat juga. RM50,000 tu dah cukup haul. Tak silap saya untuk bayar zakat, haul dia dalam RM28,000. RM28,000 rasanya. Boleh cek zakat Selangor. Kalau macam Kak Suzy cek zakat Selangor lah. Okey? Jangan takut bayar zakat, Masya Allah. Okey? Kenapa jangan takut? Sebab zakat ni kita adalah salah satu cara untuk kita clearkan harta kita. Dan zakat ni adalah yang diwajibkan bagi umat Islam. Kenapa Allah wajibkan? Kenapa Allah memang paksa benda ni untuk sesiapa yang mampu bayar zakat? Sebab nanti Allah akan ganti banyak lagi. Kalau tahun ni katakanlah kita berjaya simpan beli emas 100 gram. Okey, kita bayar zakat 2.5%. Bermakna dalam 2 gram, 2.5 gram lah. Kalau kita ada emas 1 gram kan. Okey, sebab dia dah lepas haul kita. Haul kita 85 gram. Okey, kita bayar. Okey, so kita bayar je 2.5. Tahun depan, tuan-puan tengok, aku dah ada emas pula 200 gram. Bayar lagi lah 2.5%. Allah ganti kekayaan kita sekali ganda, tuan-puan. Jangan takut bayar zakat. Bayar je. Okey? Dia wajib. Sebab Allah bagi kita kelebihan harta dan zakat tu, janganlah kita ragu-ragu, kita rasa, alah nanti zakat Selangor, entah mana-mana dia belanja. Itu dah amanah diorang, tanggungjawab diorang. Kita bayar dekat tempat yang sepatutnya. Tu je. Andai kata kalau tuan-puan rasa ada tempat lain, tuan-puan rasa nak bayar zakat sendiri, boleh, tak ada masalah. Okey? Tak semestinya tuan-puan kena pergi bayar dengan agensi kerajaan untuk tuan-puan bayar declare zakat ni. Tak. Kalau tuan-puan ada, memang jumpa asnaf, area tuan-puan punya perumahan ataupun kawasan ataupun tuan-puan kenal asnaf, tuan-puan terus nak bagi direct tanpa melibatkan ke arah macam zakat Selangor, ke zakat Pahang, ke zakat Kelantan, ke zakat mana-mana negeri ya. Tak nak? Boleh, tak ada masalah. Sebab zakat ni adalah antara kita dengan Allah. Okey? Kita dengan Allah. Jadi kalau kita bayar, kita bayar. Kita tahu kita bayar. Walaupun dia tidak dicatat mana-mana di agensi. Tak apa. Tapi kita tahu kita bayar berdasarkan apa harta yang kita ada, kita bayar. Okey? Ingat, zakat ni ada hadis kan? Zakat ini menyucikan harta. Menyucikan harta. Allah janjikan kita bayar zakat, berganda lagi Allah akan ganti. Okey? Dan Alhamdulillah, setakat ni kita bayar zakat,
berganda-ganda lagi. Kita punya kesenangan hidup, kita punya urusan dipermudahkan, kita punya harta bertambah, kita punya impian tercapai. InsyaAllah, perniagaan kita lebih maju. Okey? Kalau berlaku apa-apa kepada kita, contoh kematian. Okey. Kalau kita ada emas, berlaku apa-apa kematian, sebenarnya lagi senang untuk kita agihkan harta kita. Berbanding kalau tuan ada rumah. Ni, banding ada rumah ni. Tuan kata kalau tuan ada satu rumah. Rumah kalau dah settle bayar. Okey. Tengok nama siapa satu hal. Okey. Kalau masuk faraid, tengok pula faraid pembahagian macam mana. Kalau rumah faraid, bayangkanlah rumah contohlah bahagi 8. Faraid, bahagi 8, bahagilah ibu bapa ke anak ke isteri ke apa whatever lah. Kalau masuk isteri lagilah ada macam 16 bahagian kan. Jadi lagilah isteri 1/16 kan, tak silap kan? 1/16 ke 1/8 macam itulah. Jadi bahagi kalau mak bapak, katakanlah nama rumah ni nama suami. Okey, nama suami meninggal, bila masuk faraid lagi panjang cerita. Okey, tapi ialah nak tak nak kita ada rumah. Tapi kat sini tunjuk contoh. Emas. Katakanlah tuan puan ada emas, contohlah emas tuan puan ada, okey betul ni ada 50 gram ketul. Okey? Ada 10 gram satu. Jadi ada 60 gram. Contohlah ni tuan puan simpan. Ataupun tuan puan ada 100 gram. 50 gram ni ada 2 ketul. Dia emas yang tuan puan simpan 100 gram. Dan tuan puan meninggal dunia. Okey? Harta ni selagi mana ianya adalah kepunyaan, contoh macam suami kita lah. Suami kita meninggal. Emas ni adalah hak dia. Okey? 100 gram. Jadi untuk bahagikan emas ni, dia tak boleh pump isteri je ambil. Tak boleh lah sebab dia kena masuk faraid kan. Okay, faraid. Tengok bahagian isteri berapa. Bahagian anak berapa. Kalau dia ada ibu bapa yang hidup lagi, berapa bahagian. So kalau ada emas, lagi senang. Kalau masing-masing tak nak macam yelah takkan nak belah-belah emas ni kan. Pergi jual, dapat tunai, bagilah. Urusan settle cepat. Sebab kita jual tak sampai sejam kita boleh dapat settlekan duit. Kalau emas public gold mungkin masuk sehari atau 2 hari. Tak apa, dapat duit, bagilah. Kalau 16, bagi 16. Seorang dapat apa? 2/16. Seorang dapat 1/8. Seorang dapat 1/4. Bagi. Bila dapat tunai dari emas, lagi senang untuk kita uruskan apabila berlaku hal kematian. Cuma apabila berlaku kematian, emas ni kena declare yang manalah. Masuk faraid atau tidak. Ataupun emas ni kita dah hibahkan kepada isteri atau tidak. Kalau emas ni dah hibahkan kepada isteri, hak sepenuhnya adalah untuk isteri. Kalau macam suami meninggalkan, dia tak dihibah siapa-siapa, jadi emas ni kena masuk faraid. Cerita faraid, tanya orang faraid lah lagi clear. Kak Suzy faham, tapi Kak Suzy bukan pakar kat situ. Jadi Kak Suzy faham sikit-sikit. So, kalau tuan-puan berkenaan dengan faraid, mungkin tuan-puan boleh tambah bacaan buku ataupun rujuk dengan tempat-tempat yang memang buat pengiraan faraid ni semua. Ataupun kalau kita ada emas, kita memang hibah dekat anak kita siap-siap, dekat pasangan kita, dekat kalau suami hibah dekat isteri. Settle. Okay, maksudnya kalau suami kan, okay, andai kata abang meninggal dunia nanti. Okay, emas ni ayang punya. Contoh. So, kira dia hibah. Dia dah hibah. Memanglah hibah ni sepatutnya yang setahu saya lah ketika hidup tu terus hibah betul lagi ni. Tapi itu adalah hibah, dia macam hibah bersyarat kan. Kematian baru jadi. So terpulang. Yang tu sebab tu sebenarnya bila ada emas, kalau berlaku kematian lagi senang untuk kita manage. Senang nak manage. Andai kata satu lagi kan, contohlah tuan puan ada apa? Anak 4 orang. Okey, anak 4 orang. Okey, emas ni tuan puan dah beli 10 gram. Ada yang pelanggan Kak Suzy dia memang sengaja beli 10 gram ni beli 4. Dia 4. Ada seorang tu dia beli 5. Kenapa beli 5? Satu untuk isteri. Jadi anak ada 4. So, satu untuk isteri dia beli 5. 10 gram, 5 keping. Dia tak nak beli yang 50 gram sekeping ni. Okay, so 10 gram, 5 keping, dia dah hibahkan siap-siap. 10 gram sekeping,
untuk seorang anak. So, anak seorang 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram. Satu lagi untuk isteri tersayang. Gitu. So, kalau kita perempuan, boleh tak kita hibahkan untuk suami kita? Mestilah boleh. Nampak? Emas ni senang sangat untuk kita uruskan. Bila masuk proses hibah, kita tak percaya, tuan-puan check lah dengan orang, mungkin ejen takaful kan, yang menguruskan hibah ni, yang menguruskan takaful pun sama juga kematian ni. Okay? Even kalau tuan-puan ambil takaful pun ambil masa untuk dapatkan duit. Betul tak? Tapi kalau tuan-puan ada emas, tuan-puan boleh tunaikan bila-bila masa. Sangat mudah. Dalam masa 1 jam, tuan-puan boleh settlekan. Emas sangat mudah. Sangat mudah. Sebab itu kita pelbagaikan simpanan kita. Jajak minum air. Jadi, macam sekarang dah tahu, mulakan dulu simpanan emas. Emas kita tahu harga makin naik. Okay? Harga makin naik. Okay, kita tengok harga hari ni. Semalam Kak Suci cerita harga semalam kan? Tuan-puan, semalam harga berapa Kak Suci cakap? 369. Betul tak? Hari ni pecah rekod lagi. 373. Tak nampak? Okay, tak apa. Kak Suci baca je. RM373. Masya Allah, this is a new record lagi di Public Gold. RM373. Harga emas semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kalau tuan-puan dah follow Kak Suzy dari tahun 2020 sebenarnya Kak Suzy dah lama, tapi start lebih kurang 2019 baru Kak Suzy aktif buat video. Kalau tuan-puan lihat dekat YouTube channel Kak Suzy pun, Suzy Isa Channel, start 2019 Kak Suzy baru start buat video banyak. Jadi dari situ sebenarnya Kak Suzy dah terangkan, dah ajak ramai orang, dah beri ilmu, dah galakkan orang ramai membeli emas pada ketika itu. Tuan-puan bayangkanlah ini emas tahun 2020 harga baru 282 segram. Ni Kak Suzy ada tagging lagi, tak tipu Kak Suzy biasanya tagging emas ni memang Kak Suzy tagging lah mana yang Kak Suzy beli. Ada yang tagging, ada yang dah lupa tagging. Okay? Yang ni lagi best. 2018. Yang ni macam special sikit Ada satu edisi Taifu. Taifu 10 gram. Okay? Nampak dia punya kad pun lama lagi. Kenapa beli ni? Sebab ni nampak ni. Nombor 207. Kak Suzy punya PG code. Okay? Ni pun Kak Suzy beli mahal sikit tau. Sebab ada orang jual Kak Suzy. Pada 20/1/2018, Kak Suzy beli pada harga RM1,925. Nampak? RM1,925. Bermakna harga ketika itu hanya RM192 segram. 10 gram. Tak nak jual. Tak nak jual. Sebab this is very special Sebab dia punya serial number adalah T000207. Kak Suzy punya PG code adalah PG000207. Ini tak silap Kak Suzy ada dealer offer Kak Suzy. Tuan Sadikin rasanya. Tuan Sadikin rasanya yang dari Johor Dia offer Kak Suzy. Dia tanya, Kak Suzy, saya ada nampak PG code 207. Kak Suzy nak tak? Masa ni dia jual mahal sikit lah sebab special. Tak apa kita beli, kita bayar. Kita bayar sikit. Dia naikkan sikit lah, tak ada hal. Tapi sekarang kita rasa apa? Murah. 192 bermakna RM192 pada harga tahun 2018. Ini baru tahun 2024. 6 tahun tuan-puan. 1925. Sekarang harga 3724. Mari kita tolak sikit. 3724. 3724 tolak 1925. Nampak? Kenaikan 1799. Okey? Bahagi 1925. Kenaikan sebanyak, Masya Allah banyaknya. Okey? Hampir 93%. Hampir 100%. 93% kenaikan harga emas dalam masa 6 tahun. Sangat besar Jadi tuan-puan, kenapa berlengah lagi untuk membeli emas? Tuan-puan akan nampak harga 3 tahun dulu, 4 tahun dulu, 5 tahun dulu murah apabila tuan-puan bandingkan dengan harga hari ini. Kalau hari ini tuan-puan lihat harga 3728 ni mahal,
Okey, ni untuk 10 gram 3724. Sorry, 3724 ni mahal. So, nanti Topa tengok 5 tahun akan datang. Topa akan tengok, oh 3724 ni murah. Sebab 5 tahun akan datang tak mustahil harga dah 4,000 lebih. 10 gram. Jadi bila harga 4,000 lebih 10 gram, Topa akan rasa, murahnya harga ni 3728. Kak Suzy dulu masa beli yang ni 192025. Masa ni pun macam berfikir-fikir nak beli tak nak sebab tak silap Kak Suzy kalau takat 2018 ni harga baru dalam RM180 segram. Okey? Tapi kita fikir tak apalah pejam mata lah sebab special. Special dia apa? Special nombor siri. Kak Suzy pun ada collectors Kak Suzy collectors juga Kalau tanya Kak Suzy sanggup ada certain item Kak Suzy sanggup bayar lebih sikit sebab Kak Suzy collectors. Dan yang ini lagi lah rare kan sebab nombor PG code Kak Suzy untuk item Thai food 10 gram. 10 gram Kak Suzy dapat. Ada beberapa item lain pun ada Kak Suzy dapat juga. Tapi alhamdulillah lah yang ni memang sangat-sangat ni. Saya pun tak tahu tiba-tiba ni muncul. Okey? Jadi tuan-puan, teruskan simpanan emas. Jangan tangguh lagi. Jangan orang kata tenggelam timbul. Kejap buat, kejap tak buat. Kejap buat, kejap tak buat. Sebab tuan-puan gaji tiap-tiap bulan dapat kan? Siapa kerja sini gaji tak ada, tak dapat. Kak Suzy saya kerja tak ada gaji. Kak Suzy saya berniaga tak ada untung. Kak Suzy saya buat kerja Grab, saya datang pergi buat saja-saja je amal jariah. Ada macam tu. Okay? Kak Suzy saya pergi buat kerja ni sahaja-sahaja je. Suka-suka. Tak dapat duit pun. Macam tuan-puan hidup. Okay? Kalau tuan-puan itu bermakna pasti tuan-puan dah punya satu pendapatan yang lain. Betul tak? Kalau tuan-puan buat kerja satu amal jariah ni. Betul tak? Tapi saya yakin di luar sana ramai. Lebih ramai. Pergi keluar bekerja. Tak kisah kerja government Kerja swasta ke. Tuan-puan bekerja. Cukup bulan dapat gaji. Betul tak? Ini government ni. Kerajaan nak bagi lagi 500 bonus raya. Dapat lagi duit. Nampak? Yeay, 500. Jom joli. Takkanlah macam tu. Kan? Janganlah macam tu. Okay? Jom joli raya. RM500. Wow. Tak raya lagi duit dah habis. Ingat, kehidupan kita selepas raya tu nanti tuan-puan. Jangan nak fikir raya ni je. Raya ni 3 hari, sehari 2 hari je seronok. Betul tak? Lepas tu, makanlah kuih raya, serbuk raya. Okay, nak makan rendang hari-hari pun rasa muak juga. Betul tak? Nak cari nasi juga. Nak beli barang dapur juga. Simpanan jangan lupa. Okay, kalau macam ni kan kita dapat duit RM500. Okay, apa saranan yang Kak Suzy boleh bagi untuk tuan-puan? RM500 dapat duit raya dari kerajaan. Apa tuan-puan boleh buat? Ambil 20%, 1,000. Terus simpan dalam gap. RM1 je. Okay? Okay, RM1. Tuan-puan simpan gap, kurang-kurang tuan-puan boleh dapat 0.2681 gram. Semalam dapat kat 0.27 gram. Hari ni tak sampai. 0.2681 gram. Okay, nampak? Okay, jadi tuan-puan ambil sekurang-kurangnya RM100. Simpan dekat gap. Ini paling minimum. Pejam mata. Sebab kerajaan nak bagi RM500. Saya rasa kerajaan kalau bagi RM500, you all memang akan dapat full RM500 kan? Betul tak? Betul tak? So, ambil RM500. Pejam mata. Simpan. Jadi emas. Ya. Yeah. Right? Jangan lengah-lengah lagi. Tapi kalau tuan-puan rasa, belanja raya, tuan-puan memang dah ada persiapkan duit dari gaji ke atau dari persiapan ataupun dari duit-duit tuan-puan dah tabung-tabung sikit. Yelah raya kan, kita memang dah expect akan raya. Jangan tuan-puan kata, saya tak sangka akan raya. Tak. Jangan tuan-puan kata, alamak dah raya macam mana ni, nak kena beli baju baru ke apa ke. Raya is something yang memang dah kita tahu raya. Okay? Jangan tuan-puan kata unexpected. Saya tak unexpected pun. Unexpected pun raya ni. Tak ada Raya ni semua orang tahu kita akan raya. Dan biasanya kalau tuan-puan tengok raya,
Raya ni, tuan-puan ni raya, pasti rasa nak beli baju baru, tudung baru. Kalau perempuan ni make up ni semua cukup, betul tak? Kak Suzy ni perempuan, I know. Kasut, handbag. Jadi jangan tuan-puan rasa unexpected kalau raya ni. Okay? Bermakna kita dah plan, dah rancang. Kalau macam Kak Suzy kan, kadang-kadang Kak Suzy beli handbag tu awal 2 bulan, 3 bulan dulu. Okay, pakai untuk raya nanti. Sekali terus. Kasut pun sama. Baju je lah habis sangat. Okay, baju raya. Sebab kadang-kadang bila time raya tu, sebulan sebelum raya baru kita macam bincang-bincang dengan anak, dengan suami kan. Nak tema warna apa? Okay, jom kita beli. Itu pun kita bajet juga. Bukannya Kak Suzy Jun ni beli baju raya 250 sepasang. Tak. Walaupun kata duit tu adalah kan. Tak adanya Kak Suzy nak beli baju sepasang 250. Minta maaf kalau di luar sana siapa yang beli 250 ke yang terlebih harga Okay, minta maaf. Kerana Kak Suzy ada cara Kak Suzy berbelanja berjimat. Cara Kak Suzy berbelanja. Tips Kak Suzy berbelanja kalau biasanya untuk raya, nak beli baju raya, Kak Suzy pastikan membeli baju pada harga bawah RM100. Tapi kita cari baju yang cantik. Nanti Kak Suzy tunjuk baju raya Kak Suzy. Kalau kita tengok orang pakai tu macam mahal. Okay, nampak kan? Cari baju cantik lah tapi harga murah. Okay? Macam Kak Suzy, anak, suami. Jadi, kita orang memang akan bajet, baju tak beli mahal sangat. Okey, Cik Puan Sofia, beli emas dekat mana-mana bank ke? Okey, good question Cik Puan Sofia. Okey, emas kita tahu dekat bank sekarang memang ada jual emas juga. Tetapi suka untuk Kak Suzy sarankan, pergi beli emas di syarikat yang memang pengeluar emas. Kerana kalau bank ni, sebenarnya bank ni adalah pihak ketiga. Kalau pihak ketiga, dia orang nak untung tak? Mestilah nak untung juga. Kan? Sebab dia pihak ketiga, dia akan ambil dari kilang ataupun dari mana-mana. Satu syarikat lain. So, bila nak syarikat lain, syarikat yang tengah ni pun nak untung dan dia pihak ketiga bank ni pun nak untung. Jadi, siapa yang bayar keuntungan mereka? Kita. Sebab kita beli emas tu. Okay? Jadi, suka untuk Kak Suzy sarankan kepada tuan-puan, kalau nak beli emas, better terus cari syarikat yang memang pengeluar emas. Ya, at least tuan-puan beli pihak pertama. Okay, pihak tuan-puan nak lain pihak yang kedua lah, bukan third party. Sebab mana tuan-puan pergi beli terus dengan pengeluar. Macam Kak Suzy sarankan tuan-puan beli terus emas macam ni di Public Gold. Kenapa Public Gold? Kerana Public Gold ada kilang sendiri. Kilang emas sendiri. Emas ni dia produce sendiri, dia cetak sendiri. Okay? Dia cari raw item apa benda semua sendiri. Jadi sebab itu, tuan-puan boleh beli emas pada harga yang murah. Sebab itu kalau macam ni, tuan-puan lihat harga segram baru jatuh RM373 sahaja. Kalau tuan-puan tengok kat kedai luar, mungkin dalam RM400 ataupun RM420 ataupun RM390 segram. Kenapa mereka mahal? Sebab third party. Sebab itulah, jadi tuan-puan, kalau tuan-puan ada ilmu sikit, tuan-puan dapat jimat, duit tuan-puan, tak payah bayar lebih, tapi dapat gram yang sama. Nampak? Sebab tu kalau tanya Kak Suzy ni terlalu taksub dengan Public Gold. Bukan macam tu. Kak Suzy tidak taksub dengan Public Gold. Tetapi, Kak Suzy faham sistem dia, Kak Suzy tahu harga dia murah, dan Kak Suzy tahu Public Gold tidak menipu orang ramai. Tuan-puan beli emas, tuan-puan akan dapat emas fizikal. Beli hari ni, contoh 50 gram. Tuan-puan tak percaya, tuan-puan order malam ni 50 gram. Besok tuan-puan boleh buat appointment pergi ambil. Okay? Call Kak Suzy, Kak Suzy akan bantu tuan-puan dapatkan emas tuan-puan. 50 gram. Berat yang 21.25 gram ke atas, kita boleh terus ambil barang tersebut di branch. Tetapi kalau tuan-puan membeli emas, beratnya maksimum 21.25 gram dan ke bawah, kena post emasnya. Yang tu kena ambil masa lah. Post emas ambil masa antara 4 ke 7 hari. Kadang-kadang ada 10 hari kalau ke Sabah Sarawak dia lambat sikit. Tapi emasnya akan dapat. Tuan-puan jangan risau. Sebab Public Gold menjanjikan sesiapa sahaja yang membeli emas di Public Gold, beli emas dapat emas. Kak Suzy dah dengan Public Gold ni selama 15 tahun tuan-puan. Kak Suzy dah bermula dari tahun 2009 lagi. Harga emas ketika itu harga RM140 tuan-puan segram. Hari ni harga emas dah RM373 segram.
15 tahun Kak Suzy dah kenal dunia emas ni. Jadi Kak Suzy dah tahu selok-belok dia. Sebab tu kalau tengok Kak Suzy cakap, cerita ke apa ke, sangat-sangat fluent. Kerana pengalaman Kak Suzy sangat banyak. Okay? Bukan sekadar membeli, menjual, pergi gadai. Banyak. Okay? Bantu orang, tolong orang. Dan kita sebagai macam Kak Suzy, dealer public gold, Kak Suzy akan bantu bimbing pelanggan Kak Suzy. Selagi dia tak dapat emas dia tu, Kak Suzy akan pergi kerja staff. Kita bukannya ada macam konsultan lain kan. Tak dapat duit, pandai-pandailah korang tunggu. Okay? Tak ada. Kita, bila public gold, kita akan bantu pelanggan sampai dapat. Kalau pelanggan tu jual, kita akan bantu dia sampai dia dapat duit. Kalau pelanggan tu beli emas, kita akan bantu dia sampai dia dapat emas fizikal. Sampai emas fizikal ni di tangan pelanggan kita. Kita takkan tinggalkan mereka terawang-awang, terkontang-kanting, sendiri-sendiri pergi ni. Tak ada tuan-puan. Kita bukan macam konsultan syarikat lain. Tidak Sebab itu tanggungjawab kami sebagai dealer public gold sangat-sangat besar. Kerana tanggungjawab kami bukan sekadar memberi ilmu tentang emas, perkongsian, kita bantu orang membeli sahaja tidak. Kita bantu mereka terus pastikan beli emas, dapat emas. Kita bantu mereka kalau mereka nak jual emas satu hari nanti, macam mana kita akan bantu dia. Kalau ada stak mana-mana ke apa, kita akan bantu dia. Okey, berkait beli dengan emas dengan bank tadi. Cik Sofia tanya ni kan. Okey, satu lagi kat bank. Okey, minta maaf Kak Suzy bukan nak memburukkan, tidak Tapi saya nak tuan-puan berfikir ataupun pergi survey. Okay? Pergi survey. Katakanlah tuan-puan pergi satu bank ni. Beli emas. Yes, Kak Suzy tahu bank sekarang banyak menawarkan akaun-akaun emas. Sebab kebanyakan diorang menawarkan akaun emas lah. Jarang diorang jual terus emas fizikal. Okay? Diorang menawarkan akaun emas. Okay, bila akaun emas ni, tuan-puan satu kena tengok dia. Kena tanya dia. Ada atau tidak emas fizikal. Maksudnya, kalau saya dah simpan dalam akaun emas di bank, saya boleh ambil emas fizikal atau tidak? Katakanlah saya dah simpan 20 gram, saya boleh ambil tak 20 gram? Ataupun saya dah simpan 20 gram, saya nak emas saya 10 gram, boleh ambil tak? Ada atau tidak? Ada bank, tak ada emas fizikal. Mereka hanya menawarkan akaun emas sahaja. Transaksi di atas kertas sahaja, hanya nombor sahaja. Dan apabila tuan-puan tahu bank tersebut tidak ada emas fizikal, maka transaksi pembelian emas tersebut dikategorikan sebagai tidak patuh syariah. Kerana ianya tidak mempunyai emas fizikal. So, transaksi pembelian emas di akaun emas tu apa je? Ianya hanyalah tertakluk kepada simpanan sahaja. Kalau tuan-puan nak bayar zakat, bukan zakat emas tetapi zakat simpanan. Okey. Tu satu. Tu kalau yang tak ada fizikal. Okey, sekarang kita pergi ke syarikat yang ada fizikal. Katakanlah tuan-puan pergi satu bank tu, okey, dia kata, alright, kita ada emas fizikal. You ada simpanan 20 gram, you nak ambil emas 20 gram. Okey, boleh. Okey, dia memang bagi. Apa yang tuan-puan perlu buat? Tuan-puan tanya dia, kalau saya keluarkan emas fizikal ni, berapa charge dikenakan? Kalau public gold, kita panggil premium gold. 10 gram bayar RM15 sahaja. 20 gram bayar RM20 sahaja. 50 gram bayar RM40 sahaja. Kita telus. Tuan-puan boleh tengok semua dalam website. Tapi ada di bank, dia tidak telus sebegitu. Lagilah pula kalau dia ikut harga LME, London Metal Exchange. Dia akan ikut per gram. Per gram harga dia dalam USD. Tuan-puan bayangkanlah, satu USD kita sekarang berapa? Hampir RM5. Kalau dia charge 10 USD berapa? 5 kali 10 jadi berapa? RM50 untuk 1 gram. Sebab itu, tuan-puan kalau pergi dekat bank, simpan emas dekat bank, tuan-puan tanya dia. Kalau saya nak keluar emas fizikal, berapa charge yang dikenakan? Ikut item. Tanya dia. Buat comparison. Okay? Sebab itu, selalu kalau tuan-puan pergi dekat bank, ni satu trik bank mereka akan sarankan, tak payah ambil emas fizikal. Simpan saja dalam akaun. Nanti you perlu duit, you jual. Kerana dia tahu bila ambil fizikal, ada hidden charge yang mahal. Dan kadang-kadang mereka tak perlu sediakan fizikal banyak-banyak pun. Sebab diorang tidak
sarankan pelanggan mereka ambil emas fizikal. Tetapi suka untuk Kak Suzy beritahu tuan-puan semua, cara simpanan emas yang betul adalah fizikal ni dengan kita. Bukannya dalam akaun bank. Bukannya dalam akaun. Walaupun public gold ada akaun gap. Kak Suzy sarankan pelanggan-pelanggan Kak Suzy dah simpan dalam akaun gap, dah cukup gram yang kita target, keluarkan dia. Ambil emas fizikal. Pastikan emas fizikal ni kat tangan kita. Inilah cara simpanan emas yang sebenar. Apa-apa jadi dekat syarikat tu nanti, emas fizikal dengan kita. Settle. Kita tak takut, kita tak runsing. Yang selalu orang runsing adalah dia simpan emas di bank ataupun dia simpan emas, gram emas dia di syarikat-syarikat. So, katakanlah syarikat tu bungkus ataupun syarikat tu kena rush dengan polis ke, dengan bank negara, kena sita ke. Tuan-puan habuk pun tak dapat. Simpan je lah nombor tu dalam kenangan. Buat apa kalau tuan-puan tengok, oh aku ada 1 kilo dalam akaun. Tapi tak boleh nak keluar. Duit tak boleh nak dapat. Nak jual tak boleh. Nak ambil fizikal tak boleh. Nak gadai tak boleh. Tak ada guna tuan-puan. Salah cara tu. Sebab itu salah satu lain, tuan-puan kalau nak simpan emas, tuan-puan kena cari syarikat yang betul-betul genuine. Syarikat yang betul-betul yang betul. Ya betul, saya dah kena. Cik Sofia kena dari syarikat mana? Boleh sharing tak? Jadi tuan-puan, kita duit, kita tahu susah kan kita nak cari. Apatah lagi kalau duit tuan-puan letak kat situ 10,000, 50,000, 100,000. Baru-baru ni viral kan? Ada satu dari syarikat tersebut kan, bapak dia melabur hampir RM900,000. Nak jual 3 bulan tunggu, tak dapat duit dia. Sementara nak dapat modal. Sementara nak dapat untung. Modal tu pun tak dapat. Untung tu dijanjikan 10 kali ganda. Bayangkanlah simpan 900,000, dapat 9 juta patut kan? Kali 10. Sementara nak dapat 9 juta. Nak dapat 900,000 balik tu pun tak dapat. Siapa yang melopong? Jadi sebab itu tuan-puan, simpan emas di tempat yang betul. Cari syarikat platform yang betul. Katakanlah tuan-puan beli emas ni di kedai-kedai emas kat luar. Tuan-puan beli pada harga mahal. Tak apa, itu lebih bagus daripada tuan-puan pergi beli emas dekat satu syarikat. Tuan-puan letak duit kat situ tapi emas tak ada rupa. Tak apa kalau tuan-puan pergi beli satu-satu syarikat, beli mahal sikit. Harga sekarang 370, tuan-puan beli RM400 segram. So untuk 10 gram tuan-puan kena bayar RM4,000. Tak apa, itu lebih bagus daripada tuan-puan pergi simpan dekat satu syarikat yang berjanjikan 10 kali ganda, bayar RM4,000, dijanjikan dapat RM40,000. Lepas tu habuk pun tak ada. RM40,000 pun lesap, duit lesap, emas tak ada. Okay, nampak? Nampak tak beza dia? Dan ini juga kadang-kadang menjadi satu permainan, maksudnya trik syarikat lain. Mereka menawarkan harga emas yang murah. Okay, kenapa murah? Sebab kita ada akaun emas, you beli saya dengan ni. Tapi bila you nak ambil fizikal, dia ada hidden charge. Sebab itu Kak Suzy selalu pesan kat orang ramai, kalau tuan-puan nak beli emas, pastikan mission tuan-puan nak dapat emas fizikal. Ingat, mission kita beli emas dapat emas fizikal. Sebab itu Kak Suzy boleh tunjuk emas-emas yang Kak Suzy ada. Tak ada nak tunjuk semua sini kan. Tak payah tunjuk semua, tak payah. Kita sikit-sikit je. Tuan-puan kumpul lah semua tengok video-video Kak Suzy kumpul banyak mana. Okay? So, mission kita adalah beli emas dapat emas. Emergency. Tuan-puan pergi tengok YouTube Kak Suzy. Suzy is a channel. Okay? Nanti lepas ni boleh pergi Pergi tengok Suzy is a channel dekat YouTube. Kak Suzy ada banyak buat video. Kak Suzy pergi gadai. Senang je tuan-puan, kita ada emas fizikal. Kita perlukan duit bila-bila, kita pergi je lah gadai. Gadai, tuan-puan tak sampai sejam, tuan-puan boleh dapat tunai. Dapat tunai. Kalau gadai emas public gold, di public gold, okey, dia akan transfer. Duit akan transfer masuk bank Tapi kalau tuan-puan, macam Kak Suzy selalu pergi, Pos Arano. Pos Arano adalah antara tempat favourite Kak Suzy pergi. Kerana ianya mudah. Dan satu lagi, Pos Arano adalah partner public gold. So,
kita kan simpan emas public gold. Jadi Kak Suzy simpan emas yang tak seal macam ni ataupun yang seal. Alah, tak ada pula gambar emas yang seal. Okey, gambar yang seal. Yang seal tu macam dia letak dekat kad. Yang letak dekat kad terus tu kan. Tak ada masalah, dia tak kopak. Dia tak buka. Jadi emas kita tak rosak. Happy. Tuan-puan, satu lagi yang Kak Suzy nak bagi tahu tuan-puan simpan emas, tuan-puan kena happy. Tuan-puan jangan simpan emas tapi tuan-puan runsing. Alamak, macam mana emas aku ni dapat balik tak ni? Alamak, macam mana? Tak boleh nak tidur. Simpan emas, beli emas, bayar banyak. Tapi tuan-puan tak boleh nak tidur. Sama juga kes satu tak boleh nak tidur ni. Katakanlah tuan-puan macam ni lah. Tuan-puan ada emas ni. Tuan-puan kan Kak Suzy kata cara simpanan emas yang betul adalah fizikal, tuan-puan kena pegang. Ada pada diri tuan-puan. Itu adalah cara simpanan emas yang betul. Pegang kata-kata Kak Suzy ni. Okey? Cara simpanan emas yang betul adalah emas fizikal di tangan tuan-puan. Bukan di pihak yang lain. Okey? Okey. So, ada orang bila dia pegang pula fizikal ni, dia tak boleh tidur. Kenapa dia tak boleh tidur? Runsing. Rasa keselamatan emas ni macam mana, nanti orang masuk rumah dia macam mana, nanti emas ni dia salah letak macam mana, nanti hilang macam mana, nanti cicir macam mana. Tidur sekejap-sekejap pergi buka kotak dia tu. Tidur sekejap-sekejap pergi buka. Dah kerja dia, satu kerja pula buka. Okey, dia konon dah sorok ni, pergi cari balik, oh ada. Hari-hari pergi check. Okey, jadi tuan-puan, kalau tuan-puan sejenis yang macam tu, okey, tuan-puan dah pegang emas, tuan-puan dah simpan emas, tuan-puan takut dah simpan kat rumah. Okey. Tuan-puan ada dua cara. Okay, yang pertama, tuan-puan boleh ambil sewa safe deposit box. Safe deposit box yang mana tuan-puan boleh sewa setahun bayaran lebih kurang lah 300 ke 500 setahun. Tengok size box. 1000 pun ada setahun. Setahun. Bukan sebulan. Jadi ianya sangat-sangat berbaloi. Jadi tuan-puan pergi simpan kat situ. Pergi simpan kat situ. Okey? Pergi simpan semua emas-emas tuan-puan dekat safe deposit box. Kenapa? Kerana safe deposit box memang dah nama itu safe deposit box. Lepas tu dia ada insurans. Lepas tu dia ada penjaga pula jaga. Nak masuk dekat safe deposit box tu, pintunya tebal. InsyaAllah chances orang nak lepuh masuk ke apa tu sukar. Jadi nampak tuan-puan. Okay, itu cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, kalau di public gold, okay, sekiranya tuan-puan pegang fizikal, tuan-puan tak lena tidur. Oh, terjatuh pula. Okay, tuan-puan tak lena tidur, tuan-puan rasa runsing. Okay, kita akan menggalakkan tuan-puan selamat simpan di account gap. Simpan je account gap. Walaupun Kak Suzy kata, ya selamat lebih bagus lagi kita pegang fizikal. Tapi bila pegang fizikal, tuan-puan tak lena tidur. Bila tuan-puan tak lena tidur, nanti tuan-puan jatuh sakit. Bila tuan-puan jatuh sakit, lalu tuan-puan duduk kat hospital. Kita tak nak lah macam tu. Kan tuan-puan tak sihat. Tak nak. Kita nak tuan-puan bila simpan emas, happy. Okay? Tuan-puan dapat kumpul jana, bina kekayaan lagi. Kita tak nak sebab simpan emas tuan-puan sakit. Okay. Jadi untuk elakkan tuan-puan sakit macam tu, runsing, tuan-puan simpan sahaja emas di account gap. Account gap, kenapa account gap? Sebab di account gap, emas fizikalnya ada. Bila-bila masa, tuan-puan boleh ambil emas fizikal. Jangan risau. Dan di account gap, public gold akan tolong simpankan emas tuan-puan tanpa dikenakan apa-apa charge. Nampak? Senang sangat. Jimat. Jadi bagi siapa tuan-puan yang rasa macam nak belajar, nak simpanan emas, tuan-puan boleh tengok dekat bio link kat Suzy. Klik tab link tu, okay, Suzy Isa. Ada, klik situ nanti ada pendaftaran dewasa. Daftar percuma kat situ. Okay, pendaftaran tu ada terus masuk untuk daftar di public gold. Dan secara tak langsung tuan-puan boleh buat pembelian. Kenapa kena daftar? Sebab public gold nak tuan-puan ada rekod dengan public gold. Supaya tuan-puan boleh track setiap pembelian tuan-puan. Katakanlah hari ni first time tuan-puan membeli emas pada harga RM373. It's okay. Beli. Nanti tuan-puan tengok 5 tahun akan datang. Beli tahun 2024 dulu RM373. 5 tahun akan datang harga dah RM400. Tuan-puan rasa murah.
Macam Kak Suzy, first time Kak Suzy membeli dahulu pada Jun, tak silap Kak Suzy 19 Jun 2029. Harga emas kurang lebih RM140 Instagram. Okay, Kak Suzy ada rekod tu. Itu adalah transaksi history, transaksi dengan public gold. Macam tuan-puan lah pergi buka akaun bank. Tuan-puan kena daftar kan, sebab nak buka akaun bank tu kena daftar, ada nama. Macam tu lah lebih kurang. Sebab masing-masing akan ada ID masing-masing yang mana tuan-puan boleh tengok, lihat akaun sendiri. Ya, itu gunanya. Dia tak ada. Jangan risau dari segi data tuan-puan. Kerahsiaan data tuan-puan. Public gold pun ada sign dengan kerajaan kerahsiaan data. Dia takkan jual mana-mana. Tuan-puan jangan risau. Okay? Malah sebenarnya tuan-puan menyimpan emas di public gold, BNM pun tak tahu, kerajaan pun tak tahu tuan-puan simpan banyak mana. Kerana public gold tidak ada berkait dengan mana-mana agensi kerajaan. Kalau tuan-puan simpan kat bank, kerajaan tahu. Nampak? Kenapa? Yelah, kena kat bank. Bank BNM. BNM tahu. Hutang tuan-puan dia tahu. Tapi kalau simpan dekat public gold, tuan-puan simpan sekilo. Okay? Kenapa pula verified to continue? You have detect inactively. Okay. Ada keluar. So, Alhamdulillah. Ya. Bank tak tahu. Kerajaan tak tahu. Tuan-puan simpan banyak mana. Tuan-puan beli banyak mana. Sebab itu sebenarnya pelanggan-pelanggan public gold ada beli berkilo-kilo. Founder-founder tu kan. Artis tu kan. Banyak tuan-puan. Okay. Malah ada yang beli businessman tu kan. Beli berjuta-juta tuan-puan. Berkilo-kilo. Kerana apa? Emas kalau beli dengan public gold, kerajaan tak tahu. Tapi kalau tuan-puan beli dengan bank, kerajaan tahu. Dia boleh trace. Sebab bank dia akan relate dengan BNM. So BNM, kerajaan. Jadi dia tahu. Public gold, dia relate dengan bank tak? Tak. Public gold relate dengan BNM tak? Tak. Tak ada kaitan. Public gold adalah syarikat sendirian berhad. Jadi dia macam sendiri. Entiti yang sendiri. Okay? Dia tak ada terlibat dengan kerajaan. Tetapi kerajaan tetap memantau transaksi jual beli public gold. Sama juga BNM. Untuk mengelakkan kita mengambil wang orang tapi tak ada apa-apa barang yang dijual. Yang tu BNM masih tengok lah. Semua mana-mana bukan public gold saja. Sebab kita kan ambil duit orang. Jadi kita janjikan bila orang bayar dapat emas. So far okay. Semua orang bayar dekat public gold dapat emas. Kak Suzy pun bantu pelanggan Kak Suzy bayarlah puluh-puluh ribu. Okay, dapat emas. Bukan takat RM10,000, malah ada yang RM100,000. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan ada duit di akaun bank, alihkan sikit jadi emas. Tuan-puan boleh lihat kenaikan harga emas sekarang macam mana kan? Okay, satu lagi Kak Suzy nak share. Tuan-puan kalau ada ni atau ada pen, ada kertas, tuan-puan boleh layari goldprice.org, goldprice.org. Jadi dekat sini tuan-puan boleh lihat statistik, analisis harga emas. Okey, yang ini tuan-puan boleh lihat graf dia. Nampak? Graf naik. Okey. Yang ni mungkin tuan-puan tengok graf tuan-puan tak berapa faham lah. Okey. Tuan-puan tengok ni. Gold price performance. Dia tulisan terbalik sikit. Tak apa. Tengok ni. So, gold price performance, tuan-puan akan tengok. Wow, 1 tahun harga emas naik dalam sebanyak 20.41%. 5 tahun naik sebanyak 82.31%. Yang ini tadi Kak Suzy tunjuk ni kan. Ini dah 6 tahun. 6 tahun 93%. Wow. 20 tahun 513%. Tuan-puan bayangkanlah, tuan-puan simpan sekarang ni 2024, 2030 nanti. Kenaikan harga emas tuan-puan sama macam tadi, 93%. Apa tak wownya? Duit anak. Okey, tabung haji. Dia dah bayar dividen kan? Hari ni duit dah masuk kan? Kan, dah bayar. Dia dah announce, hari ni salah semalam. 2 hari bulan. Dah masuk kan? Okey. Suka untuk Kak Suzy nasihatkan tuan-puan, boleh keluarkan duit dividen tabung haji tu. Okey? Tuan-puan tukar beli emas.
Nanti saya nak pergi haji, duit saya haji tak cukup macam mana? Tuan, jangan risau. Nak pergi haji, duit tak cukup dalam tu lagi. Jangan risau. Nanti apabila nama tuan dah terpilih untuk pergi haji, pihak tabung haji, dia akan beritahu tuan ada tempoh masa untuk tuan sediakan duit. Bukannya dia tengok dalam akaun tuan, oh dah cukup duit, jadi layak pergi haji. Tak. Nak pergi haji ni kan kita ada queue. Tabung haji akan tengok queue number ni. Bukan tengok berdasarkan simpanan tuan. So, dalam simpanan tuan letak limit 1,300 tu kan. Jangan keluarkan kan. Yang tu je tinggal. Lebih sikit tak apalah. Nak letak 2,000, 3,000 ke kan. Lebihnya, beli emas. Nanti, bila nama kita dah nampak naik untuk panggilan haji, emas ni tuan boleh jual. Atau gadai. Bayangkanlah queue number tuan nak pergi haji berapa tahun. Cuba tengok tuan ada pernah cek tak dengan tabung haji. Katakanlah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Malah ada pelanggan Kak Suzy 20 tahun, 40 tahun lagi. Nama nak pergi haji. So, kalau lama lagi macam tu tuan, okay, tuan simpan emas. Tak mustahil nanti by the time tuan nak pergi haji, dengan simpanan emas, tuan boleh pergi bayar secara package. Tak payah bayar secara muasasah tu. Muasasah tu kalau tunggu queue number, mungkin umur tuan jadi 80 tahun. Mungkin 100 tahun. Betul tak? Kan? Jadi, jadi ada duit sekarang sikit dalam tabung haji, tukar jadi emas. Pastikan ini adalah simpanan tuan untuk pergi haji. Hari ni walaupun 10 gram tuan beli dalam RM3,700. Tak apa simpan. Cukup 3 keping dah ada dalam RM10,000 kat RM11,000. Okey? Tak apa. Tak cukup lagi. Okey, tak apa. Simpan sampai cukup 50 gram. 50 gram ada RM18,000. Tak cukup lagi nak pergi package kan? Tambah lagi 50 gram. Next. Kenaikan 5 tahun, 6 tahun tak mustahil naik 20%, 30%. Tuan untung. Bank nampak. Tabung haji umum pun baru 3.51%. Simpan emas setahun berapa? 20.41%. Nampak tu? 20.41%. Aduh, kenapa kelabu tak ni Okay, masuk goldprice.org. Setahun simpan emas pun naik 20%. Ini kebetulan kebetulan harga dari tahun lepas sehingga tahun ni kenaikan harga emas sangat-sangat drastik. Okay? Kalau ditanya ilmu emas yang betul, sebaiknya untuk simpan emas adalah dalam tempoh masa 3 tahun ke atas. Ni kebetulan dari tahun lepas hingga tahun ni. Sebab harga emas tengah naik drastik. Naik. Jadi sebab itu tuan boleh lihat, sekarang tuan berada di zaman yang mana setahun simpan emas dah untung. Tak mustahil nanti ada satu masa nanti harga emas tu macam staggered je. Setahun tu dia macam relax je. Tuan pula kata, kata setahun untung. Kenapa tak untung? Harga dia macam relax je. Dia dah staggered je. Tak naik banyak. Turun pun tak banyak. Malah kadang-kadang pun ada turun sikit. Tuan pun tengok, macam rugi pula. Sebab itu, ilmu emas yang betul. Simpan emas kena dalam masa 3 tahun ke atas sebaiknya. Dan simpan emas sebenarnya adalah dari duit lebihan. Jangan tuan guna duit yang tuan memang nak pakai tiap-tiap bulan. Kak Suzy tak nak nanti tuan beli emas bulan ni, bulan depan pergi jual. Kalau tuan rasa beli emas bulan ni, bulan depan jual, tak payah beli emas. Jangan beli emas. Kerana tiap kali tuan jual, dia akan ada spread. Spread public gold maksimum 9%. Bayangkanlah kalau tuan nilai emas tu contohlah 1,000. Tuan beli masa tu 1,000. Bila tuan jual balik nanti, tuan hanya dapat duit RM910 sahaja. Tak cukup. Jangan pula tuan kata, public gold ni menipu. Mana ada, kita kan dah bagi tahu. Kalau tuan beli emas, bila jual balik, pasti ada spread. Okay? So kalau macam sekarang, spread. Harga emas kenaikan setahun 20.41%. Spread 9%. Jadi tuan untung 11%. Untung. Itulah emas. Sebab itu kalau tuan faham ilmu emas yang betul, tuan happy tuan. Sila pula tuan boleh jadi awet muda.
Ya. Sebab tuan puan happy. Tuan puan ada kekayaan tuan puan. Setiap bulan tuan puan bina kekayaan tuan puan. Setiap bulan tuan puan tambah kekayaan tuan puan. Walaupun sekadar 0.27 gram. Tak apa. Tambah RM100. Itu je tuan puan mampu. Tapi kalau tuan puan mampu tambah segram, beli segram. Tuan puan mampu tambah tiap-tiap bulan 5 gram, beli 5 gram. Beli ikut kemampuan kita. Bukan beli paling minimum. No. Kalau tuan puan beli paling minimum, lambat tuan puan nak kumpul kekayaan tuan puan. Okey? Jadi kalau kita tahu kita ni ada gaji besar, bajet besar untuk simpanan, duit lebihan untuk simpanan besar. So, simpanlah besar. Target kita besar. Setahun simpan 100 gram. Kak Suzy ada anak muda setahun 250 gram dia berjaya simpan. Dia gaji besar. Sebelum dia kena emas, dia tak tahu mana pergi duit dia. Tapi bila dia kena emas, setahun dia boleh simpan 250 gram. Perempuan 250 gram, berapa nilai dia? Sekejap kita tengok. Mana pula ni dia pergi? Core price. 91,000. Setahun dia berjaya menyimpan, yelah masa tu dia beli lebih kurang 80,000. Okay? Setahun dia boleh simpan 250 gram. Bermakna dia berjaya selamatkan duit dia 80,000. Padahal sebelum tu, dia dah kerja lebih dari 5 tahun. Dia tak tahu mana pergi duit dia. Dia bujang, dia kerja yang sangat bagus yang mana gaji dia tu besar. Sebab kerja dia tu risiko, tapi dia gaji besar. Okay, sama juga yang mana kerja offshore. Offshore. So offshore kerja, walaupun tuan puan kata kadang-kadang pergi 3 bulan sekali kan. Dapat gaji belah-belah ribu kan. Puluh-puluh ribu. Okay? Simpan sedikit. Kalau tuan puan tak belajar menyimpan dari sekarang, maka tuan puan akan mengalami barah keuangan tuan puan. Tuan puan mungkin tak nampak dari sekarang ni, tengah tuan puan sihat, muda ni, tak. Tengah tuan puan kerja, mungkin tak. Tapi tuan puan kena ingat 5 tahun, 10 tahun akan datang. Kerana tuan puan pasti akan bersara dari buat pekerjaan tu nanti. Ingat. Okay? Tuan puan takkanlah nak kerja sampai umur 60 tahun, 70 tahun. Kan? Betul tak? Jadi, ingat. Tak ada. Tuan puan pasti satu hari nanti akan berhenti. Jadi bila tuan puan berhenti, tuan puan nak pakai duit mana? Simpanan yang macam mana? Tuan puan nak kehidupan yang macam mana lepas tuan puan bersara? Macam Kak Suzy. Kak Suzy membentuk keuangan Kak Suzy, diri Kak Suzy. Kita bersara dengan bergaya. Sebab itu Kak Suzy hari tu dah elok-elok kerja, senior system engineer, berhenti. Okay, Kak Suzy terminatekan semua bos-bos Kak Suzy. Kerja sendiri sekarang. Tapi Kak Suzy bersara dengan bergaya. Kita ada income, kita ada masa, kita ada duit. So, plan yourself. Next 5 years, next 10 years, next 20 years. Future. Ketika kita bersara nanti, kita nak bersara yang macam mana? Adakah nanti tuan puan nak bersara nanti, tuan puan masih kena bersusah payah mencari duit? Rumah tuan puan, kena tengok. Pada umur berapa tuan puan akan habis bayar loan dia? Check. Kadang-kadang, loan rumah ada lagi tapi dah kena berhenti kerja. Macam mana nak bayar duit rumah? Check. Kena rancang. Itulah antara penyebab barah keuangan. Sebab itu Kak Suzy selalu pesan, tengah ada duit sekarang, tuan puan ada duit, tuan puan ada kerja, settlekan mana yang boleh buat. Settlekan buat simpanan. Okay? Okay, dah pukul 1 tuan puan. Kak Suzy nak tidur, sekejap lagi nak bangun sahur. Okay? Kak Suzy harap ilmu perkongsian malam ni bermanfaat untuk tuan puan. Nanti insyaAllah besok Kak Suzy live lagi. Kita jumpa lagi. Okay? Mungkin dengan topik-topik yang bagus. Ni nak raya ni Kak Suzy akan bagi tips-tips lagi untuk raya. Okay? InsyaAllah. Okay? Sampai kita jumpa lagi malam esok. InsyaAllah. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat bersahur. Okay? Jangan lupa bangun. Right? Okay, bye. Ya, terima kasih Cik Puan Sophia. Kalau siapa-siapa nak contact Kak Suzy sorry boleh tengok dekat bio link ada nombor contact. Tak boleh cakap kat sini nanti TikTok marah. Tengok
nak kontak, bio link Kak Suzy, boleh mesej Kak Suzy, nanti Kak Suzy bantu. Kalau rasa nak sembang Kak Suzy, nak call, call. Okay? Okay. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Tak stop.